Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nur Hayati Rusli dan juga Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 202 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,478 kes, iaitu bersamaan dengan 49.7%, iaitu hampir separuh pada jumlah keseluruhan kes. Hari ini juga bilangan kes yang di-discharge adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 14 April 2020 jam 12 tengah hari terdapat 170 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,987 kes. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge kumulatif dan kematian, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,427 kes dan mereka diasingkan dan beri rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 60 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 33 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan pertambahan 5 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 82 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-78 iaitu kes 4,532 merupakan lelaki dewasa tanpa identiti diri dan dipercayai bukan warga negara yang telah ditemui mati di Kota Kinabalu, Sabah pada 6 April 2020. Keputusan ujian sampel COVID-19 yang diambil semasa bedah siasat didapati positif pada 11 April 2020. Kes ini di bawah siasatan pihak Polis Diraja Malaysia. Kes kematian ke-79 iaitu kes 2052 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 14 April 2020 jam 5.17 pagi. Kes kematian ke-80 iaitu kes 4,818 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 11.36 malam. Kes kematian ke-81 iaitu kes 4,521 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 74 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19 iaitu kes 4,088 yang telah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Melaka pada 9 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 13 April 2020 jam 4.20 petang. Kes kematian ke-82 iaitu kes 1,649 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 81 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah mempunyai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19 iaitu kes 343 yang telah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor pada 26 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 14 April 2020
jam 11.50 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan mengenai kesiapsiagaan dan status terkini Personal Protective Equipment ataupun PPE bagi kegunaan petugas kesihatan dalam pengendalian kes COVID-19. Seperti diketahui umum, isu berkaitan dengan kekurangan PPE adalah isu global di mana hampir semua negara terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Di fasilitis Kementerian Kesihatan juga didapati penggunaan PPE telah meningkat secara mendadak susulan pandemik COVID-19 daripada 3 hingga 10 kali ganda. Kelengkapan pelindung diri ataupun PPE adalah merupakan satu keperluan utama bagi petugas kesihatan barisan hadapan dalam menghadapi wabak COVID-19. Terdapat beberapa jenis PPE yang digunakan oleh petugas kesihatan. Misalnya, footwear ataupun boot cover baki stok di Kementerian Kesihatan adalah 78 hari. Protective head cover baki stok ialah 52 hari. Alat penutup hidung dan mulut jenis 3-ply mask baki stok 47 hari. Alat penutup hidung dan mulut jenis surgical N95 mask baki stok 37 hari. Disposable face shield baki stok 25 hari. Disposable fluid resistant apron baki stok 23 hari. Jumpsuit ataupun protective overall baki stok 19 hari. Dan gaun plastik biasa dan lain-lain jenis PPE. Bagi memastikan stok PPE adalah berterusan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah dan sedang terus menjalankan proses perolehan PPE secara pembelian pukal di peringkat pusat dan di peringkat negeri. Kementerian Kesihatan juga bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara dan lain-lain agensi pusat bagi memastikan isu berkaitan stok ini dapat diberi perhatian khusus. Sumbangan PPE oleh pelbagai pihak swasta, badan bukan kerajaan dan para dermawan terus dialukan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada mereka. Bagi memantau rapat paras stok dan kadar penggunaan bagi setiap jenis PPE di setiap negeri, Kementerian Kesihatan telah menggunakan sistem pelaporan dan pengkalan data atas talian yang mudah di mana ianya dikendalikan oleh pegawai di setiap jabatan kesihatan negeri, hospital-hospital dan pejabat kesihatan daerah. Laporan ini dipantau rapat dan tindakan mobilisasi stok akan dibuat. Senarai nama, nombor telefon dan email pegawai bagi setiap negeri telah dimaklumkan bagi membantu orang umum dan kaki tangan untuk memberi maklum balas sekiranya didapati kekurangan PPE. Semakan segera dan tindakan mobilisasi atau pengagihan akan dilakukan mengikut keperluan dan keutamaan. Adalah dimaklumkan juga bahawa setiap jenis PPE perlu dipakai mengikut keperluan di mana petugas kesihatan bertugas. Ia seperti mana dinyatakan di dalam garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia iaitu nombor 5 2020. Bukan semua petugas kesihatan perlu memakai kesemua jenis PPE pada masa mereka bertugas. Ini amat penting bagi memastikan kadar dan pola penggunaan PPE di fasilitis Kementerian Kesihatan. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian Kesihatan menyarankan semua penggunaan PPE secara cermat dan berhemat untuk semua petugas kesihatan memandangkan ia digunakan secara berterusan. Pihak Kementerian Kesihatan menyeru supaya orang ramai menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Dan saya ingin memaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 iaitu perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang telah diambil setakat ini adalah 24,605 kes, 5 sampel. Dan bilangan positif ialah 1,904
iaitu bersamaan dengan 39%. Bilangan negatif ialah 20,122 dan 1,910 bilangan jemaah tabligh telah dimasukkan ke ward. Seterusnya dimaklumkan statistik Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Di Keluang, jumlah kes positif ialah 201 kes, tiada pertambahan kes. Bandar Baru Ibrahim Majid 163 kes, tiada pertambahan, dan lain-lain lokaliti 38 kes, tiada pertambahan. Di Ulu Langat, jumlah kes positif ialah 431 kes, pertambahan 11 kes, di mana 126 kes positif didapati di Madrasah Tafiz dan di kawasan Kampung Payu Lebar Batu 23. Dan bukan Sungai Lui 303 kes dan tiada perubahan, dan Kampung Sungai Lui ialah 120 kes, iaitu semalam dilaporkan 117 kes. Dan seterusnya untuk Menara City One, jumlah kes positif Menara Plaza City One kekal 39 kes, tiada pertambahan. Dan Malayan Mansion, jumlah kes positif Malayan Mansion 4 kes, tiada pertambahan. Selangor Mansion, jumlah kes positif ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 83 kes. Dan untuk kluster majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi tiada pertambahan kes baru. Kluster PUI di Itali di Sarawak pun tak ada pertambahan. Kluster persidangan gereja pun tiada pertambahan kes baru, dan kluster Rembau pun tiada kes pertambahan baru, dan juga kluster PUI Bali pun tiada pertambahan kes baru. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan.